اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 11. Muka surat 11, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 11, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Orang yang menafikan sifat nafsiyah, iaitu menafikan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kafir. Atau sesuatu daripada sifat salbiyah, atau sesuatu daripada sifat salbiyah. Sesuatu daripada sifat salbiyah, yang 5 itulah. Menafikan sifat kidam ke, menafikan sifat bakak ke, atau menafikan sesuatu daripada sifat salbiyah. Manakala kita kok menafikan satu daripada sifat salbiyah yang 5. Dan i'tiqad ia seseorang, dan i'tiqad ia ada dan. Hak Jawi baru pun tak ada dan tau. Hak Rumi ada dan tau. Hak Rumi ada dan. Atau sesuatu daripada sifat salbiyah yang 5. Jadi kafir orang yang menafikan sifat kidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menafikan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, ataupun menafikan sifat wahdaniyah, jadi kafir. Dan i'tiqad seseorang akan baharu yang demikian itu. Baharu yang demikian itu. Baharu yang demikian itu, yang demikian sifat nafsiyah. Sifat wujud, Allah bersifat dengan sifat wujud, tapi wujud Allah ni baharu. Itu jadi kafir. Atau keadaan sifat nafsiyah, sifat salbiyah tu makhluk. Maknanya, contohnya, Allah bersifat dengan sifat baqa contohnya, tapi sifat baqa Allah tu makhluk. Allah yang menjadikan akan zat Allah bersifat dengan sifat baqa. Macam Allah yang menjadikan syurga dan neraka
serta penghuninya baqa. Allah yang membaqakan. Dan Allah bersifat dengan sifat baqa. Allah yang bersifat dengan sifat baqa ni, Allah lah yang membaqakan akan zat Allah sendiri. Ni pun jadi kafir. Atau syak ia seseorang pada sedianya dan baharunya. Maknanya dia syak. Allah Ta'ala ni kidam ke hudus. Syak 50-50. Allah ni bersifat dengan sedia kala, kidam, ataupun Allah bersifat dengan sifat baharu, hudus. Kidam sedia, baharu lawan kepada kidam adalah hudus. Jadi syak Allah Ta'ala ni kidam ke hudus, kafir. Atau terhenti ia. Atau terhenti ia ni, kalau kita panggil terhenti ni tawakuf. Atau terhenti ia pada demikian itu. Pada demikian Allah sedia ataupun Allah baharu. Allah sedia ataupun Allah baharu. Terhenti mana apa ni? Tawakuf ni hak tadi syak. Allah ni ada sedia kala ke? Allah ni baharu macam kita, jadi kafir. Atau tawakuf, ia seseorang pada demikian atau terhenti, ia seseorang pada demikian itu, demikian sedia ataupun baharu. Terhenti ni kalau kita sebut ke Arab tawakuf. Dan kita biasa tak sebut perkataan tawakuf. Biasa kan kita buat program, kita mesyuarat ke apa, kita tawakuf dahululah. Program kita tu ada dah sebut macam tu, tawakuf. Tawakuf ni apa? Tawakuf ada. Di sini tawakuf ni dengan bahawa berpegang Allah bersifat dengan sifat sedia pun tidak. Berpegang Allah bersifat separuh pun tidak. Itu tawakuf, jadi kafir. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah yang berkata, mereka itu Mu'tazilah, tiada bagi Allah itu sifat ma'ani. Bahkan Allah Ta'ala itu qadir yang kuasa dengan zatnya, dan murid yang berkendak dengan zatnya. Maka tiada jadi ia kafir, tetapi jadi fasik dan mubtadi'. Sekarang ni bicara berkaitan dengan, sebelum ni bicara berkaitan dengan sifat maknawiyah. Kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Khilaf hanya pada makna dia sahaja. Kemudian khilaf sama ada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman ni wajib berpegang atas jalan tafsil juga ke, jadi 20, ataupun cukup berpegang atas jalan ijmal. Atas jalan tafsil 13 je lah, wujud sampai ke kalam. Kaunuhu sifat Allah, tetapi cukup memada berpegang atas jalan ijmal, jadi sifat 13. Khilafnya di situ. Ijma' Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat maknawiyah kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman, sehingga kan Mu'tazilah pun berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Ijma' ulama menafikan sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyabitkan lawan dengan menyatakan bahawa keadaan Allah yang lemah, keadaan Allah yang tergagah, tak ada kehendak, keadaan Allah yang jahil, tak ada ilmu. Itu kafir ijma' ulama lah.
Kalau menafikan akan sifat kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Sebab itu ijma' ulama. Yang khilaf wajib berpegang atas jalan tafsil jadi 20, ataupun yang wajib berpegang atas jalan tafsil 13, wujud sampai ke kalam, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman 7 sifat, memada berpegang secara ijmal. Tapi sifat Allah ijma' sifat Allah. Nafikan sifat kaunuhu ni jadi kafir. Dan demikian lagi jadi kafir juga orang yang menafikan sifat nafsiyah. Lagi situ. Kemudian di bawah tu ada pun orang yang menafikan sifat ma'ani. Mu'tazilah yang berpegang tidak ada sifat kudrah di zat Allah. Tidak ada sifat iradah di zat Allah. Allah qadir, Allah yang kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Allah murid yang berkehendak dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Ni tak jadi kafir. Menafikan sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman jadi kafir. Demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Menafikan sifat wujud bagi Allah, kafirlah. Menafikan sifat wujud bagi Allah, itu jadi kafir. Jadi hak sifat 20 ni yang ijma' ulama, sifat Allah dinafikan, ditolak, ianya sifat Allah jadi kafir, adalah sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah. Nafsiyah wujud, salbiyah qidam sampai ke wahdaniyah, ma'nawiyah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Adapun Mu'tazilah dia menafikan sifat ma'ani yang 7, qudrah sampai ke kalam. Allah berkuasa tetapi dengan zat, Allah berkehendak dengan zat, Allah mengetahui dengan zat, Allah hidup dengan zat, bukan dengan sifat ma'ani. Itu hak Mu'tazilah. Itu tak jadi kafir. Hak jadi kafirnya terdahulu menafikan sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni dia diperjelaskan takut apabila kita, sebab kitab Faridatul Fara'id ni tak sama dengan kitab lain. Kitab lain sifat 20, hanya didatangkan satu jalanan sahaja, sifat 20. Tapi kitab Faridatul Fara'id ni, Syekh Ahmad Al-Fatani menyatakan ianya menjalani mana ni, jalanan tauhid, jalanan Imam Asy'ari. Apabila dijalani jalanan Imam Asy'ari, maka yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsilnya 13, wujud sampai ke kalam. Ni hak kitab Faridatul Fara'id, yang mana kemungkinan kita ni 13 tu baru dengar. Yang kita dengar 20 wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. Oh ni baru dengar 13 sifat. 13 sifat ni jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil, jalanan yang muktamad. Tapi tak tahu kitanya hak 13, hak jalanan yang muktamad. Yang tertahunya jalanan sifat 20. Itu bukan jalanan yang kuat dalil, bukan jalan muktamad. Jadi banyak pula. Rajin sungguh kita dah. Hak sikit tak mau ambil, nak ambil hak banyak. Hak sikit tu hak muktamad 13. Dah nak ambil hak banyak. Ambil hak 20. Ni kita. Sehingga kan tak tahu pun. Hak muktamadnya 13. Tak tahu pun kitanya. Ni kitab Faridatul Fara'id jelas. Dia dalam bab peko, dia kena pakai hak muktamad, yang mana terkadang hak muktamad tu sedikit, hak dhaif tu banyak. Ni bab lain ni, bab peko. Bab peko. Sebanyak-banyak sembahyang duha berapa rakaat? Sebanyak-banyak sembahyang duha berapa rakaat? 8 rakaat. Satu pandangan 12 rakaat.
Dia ada dua pandangan. Satunya lapang. Ingat ke Tuhan ni sebanyak-banyaknya dua. Dua tu sekurang-kurang. Apa ada? Ustaz, pagi-pagi ni nak sembahyang sunat apa lah Ustaz? Sebab pagi-pagi ni masa banyak ni. Sembahyang sunat Isra', sembahyang dah 2 rakaat. Sembahyang sunat duha, sembahyang dah 2 rakaat. Lepas tu nak sembahyang sunat apa pula dia tanya. Dia tanya ni. Dapat lama-lama ni nak sampai ke Zuhur ni lama. Jadi nak sembahyang sunat apa? Jadi nak perbanyakkan sembahyang sunat. Nak itu waktu panjang ni dia kata. Lepas tu tadi kata Isra' sembahyang 2 rakaat. Lepas tu duha sembahyang. Lepas tu sembahyang berapa? 2 rakaat. Lepas tu tadi kata nak sembahyang banyak lagi. Dia apa buat duha 2 rakaat? Dah nak banyak. Dah apa Ustaz? Duha 2 rakaat lah. Duha sebab sekurang-kurang 2 rakaat. Baru tahu. Ingat ke duha 2 rakaat. Kalau Isra' betul 2 rakaat. Isra' 2. Kalau Isra' betul. Isra' 2 saja. Tu kalau Isra'. 2 saja. Duha bukan macam Isra'. Duha lapang. Boleh kata. Tak tahu je dia ni. Duha tu lapang. Ingat duha macam Isra'. Isra' betul 2. Duha bukan 2. Duha lapang. Sebanyak-banyak lapang. Tapi ada pendakwah mengatakan dua belah. Tapi yang afdal kita amal lapang. Jangan buat 2 belah. Ni. Afdal sikit daripada banyak. Ni afdal sikit daripada banyak. Sikit itu lapang tu pandangan yang muktamad. Hak 2 belah tu pandangan ta'if. Maka afdal ambil hak lapang sudah. Jangan ambil 2 belah. Afdal sikit. Macam kita ni lah. 3 belah hak sedikit. Hak ni hak muktamad. Tapi bila kita 20. Handalang kitanya 20. Siapa ke tak tahu hak muktamadnya 3 belah. Tak tahu kitanya. Dah kitab tak beritahu. Kitab sebut 20. Masyhur dia panggil. Masyhur. Dia rajih kuat dalil muktamad yang dipegangi oleh banyak ulama. Dengan masyhur tak sama. Ada ni. Dengan masyhur ni maka suraqailu ramai orang sebut. Hak ni 20, hak ni 20, hak ni 20, hak ni 20. Jadi masyhur 20. Sehingga kan yang muktamad jadi tak pernah dengar 3 belah. Jadi gitu kita ni. Sebab itulah terkadang yang muktamad, yang masyhur ni tak sama. Macam orang gitulah. Masyhur dianya. Tapi yang alim sebenar bukan dia. Yang muktamad yang banyak dituruti, dipegangi oleh tutu yang lain bukan dia. Cuma dia masyhur. Gitu. Ilmu dia banyak, tapi ada lagi yang lebih banyak. Tapi tak masyhur. Tu beza dia. Tapi dianya masyhur. Dia teguh juga. Tapi adakah dia masyhur berarti dia yang paling alim? Tidak. Ada lagi ramai tu yang lebih alim tapi tidak masyhur. Gitu je lah. Yang kata tugu masyhur ni pun terkadang ada masalah, dia akan murajaah dengan tugu lain yang lebih alim daripada dia. Tapi tugu yang lebih alim ni tidak dikenali. Yang timur masyhurnya tugu lain. Yang ilmunya kurang sedikit nak banding dengan tugu hak tempat dia rajak tu. Gitu je lah. Kita bila masyhur ke, mana dia orang masyhur nombor 1. Maka dia orang alim nombor 1. Tak. Tak semestinya gitu. Dia memang masyhur nombor 1. Jadi di tempat tu dia alim nombor siapa? Nombor 1. Tidak semestinya. Yang mana terkadang yang masyhur nombor 1, yang lebih alim daripada masyhur ni ramai laginya. Faham tak ni? Dia masyhur kerana ada kelebihan dia tersendiri. Maka masyhurlah dianya. Tapi bukan berarti dia yang paling masyhur, dia yang paling alim, tidak. Ini tugu yang sebenar ni. Bukan tugu palsu. Bukan tugu palsu. Tuan guru tugu palsu yang mengangkat dia sebagai tuan guru,
yang dituan gurukan oleh orang jahil. Ni tu guru palsu. Ni merosokkan. Merosokkan nama tuan guru, merosokkan nama pondok, merosokkan nama madrasah. Tapi pihak berkuasa agama berdiam diri sahaja, membiarkan orang yang semua paham ni bermaharajalela. Hak tu guru palsu ni, kalau orang tu berilmu, dengar daripada awal tahu dah palsu dianya. Bukan timbul sekarang, nyatalah tugu tu palsu. Sebenarnya nyata palsu lama dah. Cuma orang kita ni jenis tak kenal barang, orang panggil. Tak kenal barang. Apa tak kenal barang? Tak kenal mana original, mana hak palsu, tak kenal. Tengok kilat je, pandai cakap je, kutip derma nak bina pondok madrasah, jutaan orang derma. Lepas tu boleh pahala berpanjangan ke tidak? Kita orang Terengganu ni alhamdulillah Tuhan beri kemurahan hati. Tapi kena cermat, orang akan ambil kesempatan kalau kita ni tak, yalah. Kerana kemurahan hati itulah jadi timbulnya peminta sedekah yang ambil kesempatan, gitulah. Kenapa? Kerana kemurahan hati. Maka ada orang yang akan ambil kesempatan. Sama juga kita ni memang timbul nama negeri Terengganu ni. Sebab apa? Sebab Terengganu negeri kaya kan, negeri minyak. Orang kita ni orang minyak belaka ni, kaya belaka. Tak pernah kena minyaknya kitanya. Tapi timbul mana pemurah. Orang ambil kesempatan nak ketik derma, mari tempat kita. Hak ni terkadang dia ambil kesempatan hak lih, hak palsu. Akhirnya jutaan dia dapat. Kita ni derma tu derma lah. Kita nak bukan pahala derma saja. Derma tu boleh pahala dah. Kita bukan nak boleh pahala tu, kita nak pahala yang berpanjangan. Ada ni? Nak pahala yang berpanjangan. Maknanya kita mati dah pun kita tetap dapat pahala berpanjangan. Mak ayah kita, tok nenek kita ada di alam barzah tu boleh pahala yang berpanjangan. Kita ni boleh pahala dalam hidup ni. Kita sedekah jariah, kita boleh pahala dalam hidup ni. Mak ayah kita dalam kubur tu boleh pahala macam kita boleh pahala. Tok nenek kita boleh pahala macam kita boleh pahala. Kita mati nanti, kita tetap boleh pahala siapa ke, tidak ada pahala yang berpanjangan macam hak mak ayah tu nenek kita dapat. Kita derma nak tu bukan hanya nak pahala masa derma tu saja. Kita nak pahala berpanjangan kalau dia ambil manfaat. Kalau bukan untuk guru yang sebenar, dibawa ajaran karuk, nak dapat pahala berpanjangan macam mana, silat-silat gaya, kita ada saham sama dalam pengajaran dia yang salah. Tu kena beralih molek lah. Jangan kita dengar orang tu cakap pandai, pelik je, alim. Tak semudah tu. Tak semudah tu nak nilai dalam bab kealiman ni. Yang nak menentukan seseorang alim ataupun tidak, sesama orang alim, bukan orang bawah yang menentukan. Beginilah contohnya kalau dalam bab dunia kan, orang hak level tinggi-tinggi tu, hak dia punya level pensyarah ke apa ke, pelajar ke yang angkat dia sebagai pensyarah? Tidak, orang level mereka lah. Orang level mereka, bukan pelajar. Pelajar kata, hak ni pensyarah. Dah. Orang atas yang menetapkan dia ni pensyarah. Tapi waktu mudah sebab dia ada CJ, ada kelulusan secara bersurat terang-terang. Tapi yang menentukan dia pensyarah bukan anak murid. Kan anak murid yang angkat. Ada. Ni hak atas tu yang menentukan dia tu tahap pensyarah sebab dia periksa lulu. Ni hak tu guru ni, siapa yang nak menentukan dia tu guru? Akhirnya angkat diri sendiri sebagai tuan guru. Akhirnya dituan gurukan oleh orang jahil. Ni pun orang nak. Dituan guru yang sebenar diangkat sebagai tuan guru oleh tuan guru juga. Dia ni, tok guru ni memang orang alim ni. Siapa yang menyatakan tok guru dia ke, sama-sama belajar dengan dia ke? Ni, ada ni.
Maknanya belum lagi terjumpa dengan dia, ni seorang tuan guru. Kalau dululah, sekarang ni sudah tertutup jalan tu. Tunggu daripada Mekah zaman dulu. Ni ada seorang tuan guru alim daripada Mekah nak balik ke tempat kita. Tak kenal lagi. Kita tahu dah dia tuan guru. Siapa yang kata? Bukan kita, sebab kita tak kenal dia. Yang dituan gurukan oleh tuan guru juga. Yang tu bukan tuan guru yang sebenar. Bukan balik lepas belajar tu tak dikenali mana, sebab ilmu pun tak banyak mana, hanya tahap ustaz. Kemudian Tuan Wi dia pandai berbicara, daripada ustaz naik pangkat tuan guru. Ni bukan. Sebab pangkat tuan guru tak naik kerana dia umur dia meningkat, bukan. Kalau ustaz lah. Dia ustaz daripada muda pak tua, ustaz. Ilmu dia tahap tu je, daripada muda pak tua pun. Yang tuanya umur, bukan ilmu. Tapi bila jadi tua, dituan guru kan. Ni banyak rasa umpama ni. Tiba-tiba tuan guru. Tuan guru dah. Padahal tahap ustaz biasa je. Ni mudah-mudah dituan guru kan. Sekarang ni kena beringatlah. Lepas dah lah pengajaran. Pengajaran. Hak tadi saya sebut hak masyhur yang memang dia tuan guru. Tapi apabila dia masyhur, adakah dia tuan guru di tempat tu paling alim? Tidak semestinya. Terkadang lebih ramai lagi tuan guru yang lebih alim tetapi tidak masyhur. Gitu je lah. Ni hak tuan guru sebenar ni. Bukan tuan guru hak palsu, bukan. Jadi masyhur ni ramai orang sebut. Masyhur lah. Ni sifat 20. Jadi itu hak masyhur. Tapi yang muktamadnya 13. Kita ngaji kitab Faridatul Faraid. 13 yang muktamad. Dah kita dah 20 lah. Tapi walaupun 20 hafal sahaja terkadang. Tak faham pun kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman atas jalanan sifat 20. Tak faham pun akhirnya hafal 13, hafal 20, pegang 13. Dan 13 itulah hak rajih, hak kuat dalil. Maka timbul persoalan. Hak 20 tak apalah, hak 13 ni. Adakah jalanan sifat 13, jalanan yang kuat dalil menafikan sifat kaunuhu yang 7? Tidak. Dah kenapa 13? Hak 20 sahih lah. Kaunuhu qadiran tu sifat Allah. Bab 20. Sampai kaunuhu mutakalliman. Hak timbul muskil ni hak 13 tu. Wujud sampai ke kalam je. Dah macam mana dengan kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman? Sifat Allah juga ijma' ulama. Yang bezanya, beza pada makna. Yang bezanya, kalau 20 kaunuhu ni wajib berpegang atas jalan tafsil. Kalau 13 kaunuhu ni berpegang atas jalan ijmal. Tapi nak ceritanya sifat kaunuhu yang 7 tu ijma' ulama sifat Allah. Sama ada jalanan sifat 20 ataupun jalanan sifat 13. Dan termasuk puak Mu'tazilah sekalipun berpegang Allah bersifat dengan sifat kaunuhu yang 7. Walaupun Mu'tazilah berpegang tidak ada sifat ma'ani yang 7, kudrah sampai kalam di zat Allah tak ada. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, tetapi Allah bersifat kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan zat. Kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak dengan zat. Kaunuhu aliman, Mu'tazilah ni, keadaan Allah yang mengetahui dengan zat. Kita tak dengan sifat kudrah, sifat iradah, dengan sifat ilmu, sifat ma'ani yang 7. Maknanya Mu'tazilah yang memang menafikan sifat kudrah sampai ke kalam pun berpegang akan kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama itulah sifat 13 yang berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah sampai ke sifat kalam. Allah bersifat dengan sifat kaunuhu yang 7. Itu tak ada khilaf. Takut muskil. Sifat 13 tolak sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakallimah. Tidak. Itu tetap sifat Allah Subhanahu wa taala. Tolak sifat kaunuhu yang 7
serta menyabitkan lawan dengan bahawa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan keadaan yang berkuasa, sebaliknya Allah bersifat dengan keadaan yang lemah, barulah kafir. Barulah kafir. Dan demikian lagi jadi kafir juga. Nak cerita hak jadi kafir ni. Bicara di sini bicara bab pegangan. Bila sebut jadi kafir bicara bab pegangan ni, kafir maknanya tidak sah iman. Kafir di sisi Allah. Kita bicara sekarang ni hak berkaitan dengan iman akidah. Tapi kalau dicakap mulut, tak ada Allah tidak bersifat dengan sifat wujud kidam bakaknya, dipanggil orang ni murtad, batal Islam. Kita dahulu di awal kitab didatangkan Islam satu, iman, dan satu lagi nya ihsan. Islam lain, iman lain. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman tidak warisi. Islam dan iman tidak berlaziman. Pada tidak berlaziman, ada orang Islam tetapi tidak beriman. Kita maklum orang munafik pada zahirnya mengucap dua kalimah syahadah, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup zahirnya baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zahirnya. Maknanya berjemaah di belakang Nabi. Orang sekarang hanya boleh semayang di masjid Nabi je. Masjid Nabi tu pun hak luas dah, bukan menjadi hak Nabi hak asal. Puak munafik ni bukan semayang masjid Nabi, menjadi makmum kepada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang hanya ziarah kubur Nabi. Orang munafik ni hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Tapi tidak beriman. Itu jelas. Orang munafik, orang Islam pada zahir tetapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam pada zahir tapi kafir hukum akhirah. Itu orang munafik. Siapa mereka? Kita tidak mengetahui kalau pada masa kita. Sebab apa? Kafir di sisi Allah. Allah yang mengetahui. Allah tidak beritahu pada kita. Ke Allah wahyu kepada kita. Sianu-sianu kafir di sisi Allah. Ada? Jadi kita tak tahu. Ada ni. Siapa orang munafik kita tak tahu. Adapun pada masa Nabi, Nabi mengetahui, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak munafik ni Islam pada zahir, kafir di sisi Allah. Batu Islam dan iman dia tidak berlaziman. Islam lain, iman lain. Islam warisi dari ibu bapa, iman tidak warisi. Yang kita maklumnya, kita sebagai ibu bapa wajib kena tanamkan. Wajib kena tanamkan keimanan. Wajib kena tanamkan keimanan kepada anak-anak sebelum mereka masuk umur baligh. Wajib kena tanamkan bab iman. Ilmu yang pertama yang wajib ibu bapa ajar kepada anak-anak adalah ilmu berkaitan dengan iman. Ilmu yang berkaitan dengan iman, itu yang ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita. Islam dalam perut tu Islam dah 6 bulan ke atas ini meninggal dalam perut ibu, disempurnakan jenazah sebagaimana jenazah orang Islam. Sebabnya Islam yang mana? Taba'an li abawai. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Iman tu kena tanam molek. Ajar bab iman, ajar bab akidah molek. Kena pastikan anak kita balik dalam keadaan orang Islam yang beriman.
Balik dalam keadaan sebagai orang Islam yang beriman. Jangan balik setakat orang Islam saja imannya, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita faham, oh Islam, berimanlah. Ada. Islam, iman. Islam tu hukum zahir, iman tu hukum akhirah. Masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini bicara jadi kafir ni, kafir di sisi Allah. Orang yang menafikan sifat nafsiyah, dia berpegang di akidah dia Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat wujud. Tuhan tak ada. Ini komunis lah. Tapi kalau dia cakap mulut, Tuhan tak ada. Dia asalnya orang Islam. Sebab ibu bapaknya Islam. Tiba-tiba kemudian dia bercakap Tuhan tak ada. Maka murtad dia batal Islam. Iman dia macam mana? Kemungkinan dia tak pernah beriman pun. Tapi zahirnya orang Islam lagi. Sebab tidak keluar di lidah dia percakapan yang menyebabkan batal Islam. Dia tak pernah cakap Tuhan tak ada. Kemudian tiba-tiba keluar mulut dia, Tuhan tak ada Tuhan tidak bersifat dengan sifat wujud maka murtad dia, batal Islam. Tak ada ni. Hak ning ni mulut tak ada apa-apa pun, senyap je. Dia menafikan sifat nafsiyah, menafikan sifat wujud. Dia tidak berpegang pun Allah bersifat dengan sifat wujud. Maka kafir dia, kafir di sisi Allah. Dia tidak berpegang ke, ataupun dia syok ke, ataupun tidak belaka. Dia tawakuf. Tawakuf ni berpegang Allah wujud pun tidak, berpegang Allah adam pun tidak. Wujud sifat wajib, ada Allah Ta'ala. Adam, ain, dal, mim, sifat mustahil, lama dia sifat wujud. Jadi dia tawakuf. Tuhan ada, tak pegang. Tuhan tak ada, tak pegang. Kafir. Pada ni ni tolak sifat wujud sama telah kafir. Syok. Tuhan ada 50%, Tuhan tak ada 50%. Kafir, bukan syok. Tuhan ada 90%, Tuhan tak ada kemungkinan 10%. Kafir lagi. Syok ni berat sangat dah. Tuhan tak ada, tu 100% lah Tuhan tak ada. Sekarang ni bukan kata Tuhan tak ada 100%. Tuhan tak ada setakat 10% je kemungkinan Tuhan tak ada. Kafir. Kalau syok 50-50, tu lagilah kafir. Tak belaka ni. Tuhan ada, tak pegang. Tuhan tak ada, tak pegang. Kafir. Wajib berpegang Tuhan ada. Gitu. Wajib berpegang Tuhan ada. Barulah sah iman. Kalau tidak berpegang Tuhan ada, tapi adakah berpegang Tuhan tak ada? Tidak juga. Dah berpegang dah Tuhan ada, tawakuf dulu. Nak mikir semula. Nak mikir balik barulah nak berpegang sama ada Tuhan wujud ada, ataupun Tuhan Adam tak ada. Kafir dia. Ada ni. Tawakuf tu kafir dah. Tuhan tak ada. Tu lagu sama telah lah. Syok. Mana berat di hati Tuhan ada, tapi tidak jazam. 90% Tuhan ada. Kemungkinan Tuhan tak ada, ada. Sebab mu tak pernah tengok tu kok. Ada ni belum tentu lagi. Dah kamu berpegang Tuhan tak ada, berpegang juga Tuhan ada. Hati tu lebih percaya kepada Tuhan ada daripada Tuhan tak ada. Kafir lagi. Dia kena jazam di hati. Pegang kejap di hati, Tuhan ada.
Bukan berpegang Tuhan tak ada. Berpegang ada pun tidak, berpegang tak ada pun tidak, tawakuf kafir lagi. Jadi hak perkapkan gaib ni tu kena tanam. Beriman, baligh Tuhan ada. Tak tahu Tuhan tak ada. Tak tahu Mana apa tu baligh sebagai orang Islam, tetapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, mati seumpama tu kekal neraka selama-lamanya. Itu hak menafikan sifat nafsiyah atau suatu daripada sifat salbiyah. Dia menafikan sifat kidam ke, sifat baqa ke, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ke, mukhalafatu ta'ala binafsihi ke, wahdaniyah ke, itu pun kafir. Allah ada tapi baharu, kafir. Allah ada tapi sampai masa tak ada macam kita juga, kafir. Itu menafikan sifat salbiyah. Berpegang Allah bersifat dengan sifat wujud, sifat nafsiyah, tapi tidak berpegang dengan sifat salbiyah, kidam, baqa. Allah ada baharu macam kita. Allah ada akhirnya akan binasa macam makhluk juga. Itu kafir. Ni jelas lah. Sama dengan bicara wujud tadi. Kidam ke baqa ke, dia percaya Allah sedia, Allah kekal, tapi ada kemungkinan juga Allah baharu, Allah binasa, kafir lagi. Ataupun tidak berpegang, sedia pun tidak pegang, baharu pun tak pegang, di cerita bawah tu. Kekal pun tidak berpegang, binasa pun tidak berpegang, dipanggil tawakuf, kafir. Mana apa? Kafir di sisi Allah. Tapi kalau dia cakap di mulut, saya ni Tuhan ada ke, Tuhan tak ada ke, tak berpegang dua-dua, dia menzahirkan, maka murtad dia batal Islam wal-iyazabillah. Dia gitu. Hak ni hak i'tiqad dalam hati masing-masing. Berpegang Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebaliknya berpegang Allah ni bersifat dengan sifat mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Allah ni sama je dengan makhluknya. Sama dengan makhluk. Sama macam mana? Ni manusia ni berjisim, berbentuk. Allah pun berjisim, berbentuk juga. Cuma Allah ni besar lah. Oleh kerana besarnya zat Allah Ta'ala, siapa kita tak nampak nak tengok zat Allah. Sebab besar sangat zat Allah. Faham tak ni? Kenapa tak dapat melihat zat Allah? Sebab zat Allah besar sangat. Bila besar sangat, tak dapat melihat zat Allah. Dia buat zat Allah ni berjisim, pada berbentuk macam zat makhluk. Itu kafir ijma' ulama'. Lepas tu hak ayat-ayat yang mutasyabihah tu, kena cermaklah pulaknya. Ayat-ayat yang mutasyabihah terdahulu sudah bicara ni dalam kitab Faridatul Fara'id berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Tu kena kena kemah molek lah. Kita zaman sekarang ni timbul bagai-bagai golongan yang terpesong pada pembicaraan ayat-ayat yang mutasyabihah. Pada pembicaraan ayat-ayat yang mutasyabihah. Yang mana dalam kitab Faridatul Fara'id kita terdahulunya didatangkan satu ayat mutasyabihah di muka surat di muka surat 6 dahulu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha ayat yang keempat dahulu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha ayat yang keempat. Di surat 6 dahulu. Macam mana jalanan ulama salaf, macam mana jalanan ulama khalaf, ahli sunnah wal jamaah. Sebab istiwa atas arasy, istiwa tu masdar daripada
Istawa yastawi istiwaan. Jadi dalam ayat Al-Quran 7 ayat membicarakan berkaitan dengan istiwa atas arasy. Cuma satu ayat sajalah yang datangkan dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surah Taha ayat yang keempat. Adapun di 6 ayat yang lain Allah Taala berfirman summastawa 'alal arsy. Mana contohnya? Sajadah. Tu contoh mudah. Contoh mudahnya sajadah lah. Contoh mudah. Summastawa 'alal arsy. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy. Ada. Sajadah. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa satu ayat. Dia ada 7 kan? 6 ayat yang lain summastawa 'alal arsy. Kemudian istiwa Allah Taala atas arasy. Apa makna istiwa? Tu kena kemah molek lah. Yang saya bicara sekarang hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith itu dalam radio Terengganu FM lah hari Jumaat pukul 10 pagi. Ad-dinul khalis. Dan radio. Cuma kat sekarang ni tak ada radio saya pun dah. Tak ada radio dah. Ada orang. Ada orang tu saya jumpa. Radio duduk tangan. Dia kata dia ikut pengajaran radio. Kalau pergi rumah anak dia, bawa radio lah dia kata. Anak dia telefon dia tambah. Dia kata, itu bukan radio dia kata. Radio lah juga. Tapi dah original lah. Original dia kena stokor gitu. Tu bawa radio. Anak dia ulur telefon. Ayah dia tambah. Kan dah telefon kan. Boleh pasang radio kan. Tapi dak radio lah dia kata. Dak jadi. Dia pergi ke mana-mana rumah anak dia, radio waktu wajib dia bawa. Wajib bawa. Dengar pengajaran lah. Bukan dengar radio ni. Radio klasik bukan. Tahu radio klasik. Orang tua-tua kan pasang lagu radio klasik bukan. Dia nak dengar tu pengajaran. Jadi sekarang ni ad-dinul khalis, agama yang suci. Hari Jumaat pukul 10 suku pagi. Ad-dinul khalis, agama yang suci yang betul-betul kita berpegang akidah yang suci. Suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pegang molek tu. Dan tidak adalah bagi Allah sesuatu pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetap dah kita pegang Suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ni berpegang bahagian kita, orang tua ni faham pegang je. Tetapi kadang-kadang marilah persoalan pelik-pelik daripada anak-anak cucu. Payah belaka lah tu. Payah belaka. Kalau pakai zahir ke, Allah duduk atas arasy. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dah kafir ke tidak? Allah duduk atas arasy, duduk yang selayaknya dengan Allah. Allah duduk atas arasy macamlah seperti kita duduk atas kursi. Zat Allah rapat dengan zat arasy. Itu bawa kafir. Allah duduk atas arasy, tapi taklah seperti kita duduk atas kursi, kita duduk atas latar. Duduk yang selak dengan Allah lah. Itu akidah yang terpesong, walaupun tak dihukumkan kafir. Tapi itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Quran sebut istiwa alal arsh. Istiwa lafaz yang mushtarak. Apa ni lafaz mushtarak? Satu lafaz ada bagai-bagai makna. Jadi makna apa yang dikehendaki oleh Allah? Jangan salah serah makna kepada Allah. Jangan letak makna. Istiwa ada makna julus, duduk. Jalastu alal kursi. Ni. Istawaitu alal kursi makna apa? Jalastu alal kursi. Aku duduk atas kursi. Tu istiwa ada makna julus, ada makna qu'ud, makna duduk, ada makna istikrar. Istikrar ni netak. Punggung netak atas latar. Tu istikrar.
Istiwa ada makna menguasai, memiliki. Dia banyak makna. Jadi jalanan salah ulama terdahulu jangan letak makna. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalanan yang memada dengan menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Ijma' ahli sunnah jemaah menyucikan Allah daripada zahirah seperti bertempat. Itu ijma'. Ada ni. Serah makna kepada Allah. Jangan pandai-pandai letak makna. Ini di 3 kurun yang pertama lah. Di 3 kurun pertama kita maklum lah. Pada masa tu pegangan solid. Kemudian ni ada kurun yang keempat. Dia sudah bagai-bagai fahaman yang salah. Yang masuk Islam pula bukan lagi orang Arab. Orang Ajam. Bukan orang Arab lagi. Orang Ajam. Jadi istiwa ni. Ulama khalah letak makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Dia 2 jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ni kedua-dua ahli sunnah wal jamaah. Ada golongan dia tidak menyabitkan tempat bagi Allah. Dia dalam ceramah dia mengekalkan dengan istiwa atas arasy. Istiwa atas arasy. Itu akidah kita, akidah Al-Quran. Menafikan istiwa atas arasy, menafikan Al-Quran. Istiwa atas arasy itu akidah kita. Tapi apa makna istiwa tu? Tu Allah pergi kepada jangan salah, jangan letak makna. Jangan khalah, letak makna selayaknya Allah menguasai arasy, Allah memiliki arasy. Dia gitu. Istiwa atas arasy, jangan nafi, itu Al-Quran. Ada golongan yang dia tidak datangkan makna, dikekalkan istiwa atas arasy, istiwa atas arasy, begitu. Adapun yang meletak makna tu, hak tu tak tahu mari mana dia kata. Hak tu mari daripada Yahudi Yunani belaka tu. Dia menafikan jalanan khalah. Ini bahaya. Tapi sebenarnya golongan ni dia menyabitkan tempat bagi Allah, tapi dia menyembunyikan pegangan dia, dikekalkan dengan istiwa atas arasy tanpa letak makna. Itu yang salah. Tiba-tiba hak khalah ni dia kata tak tahu mari mana dia kata. Hak ni hak Yahudi nak Yunani ni dia kata. Kata kok mana pula Yunan. Dia ni menafikan jalanan khalah gak tak ada ilmu agama lah siapa kita. Ilmu agama siapa kita ni gak melalui jalanan Imam Nawawi ke. Ini Imam Nawawi, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani contohnya. Ini hak mensyarahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini semua khalah belaka. Jadi seolah dia menafikan khalah ni. Hak 1000 tahun dah sekarang. Dia kata Yahudi, dia kata Yunani. Makna kena datangkan 2 jalanan. Hak salah, hak khalah. Adapun Allah bertempat atas arah yang selayaknya dengan Allah, itu bukan salah. Itu golongan yang terpesong. Ada ni. Sebab saya pernah adalah makcik tu Ustaz anak saya Ustaz pelik dia balik kampung. Dia tanya saya Allah duduk atas arah. Mak dia marah. Kafir mak dia kata. Jangan cepat kafir gitu. Mak dia kata kafir. Jangan cepat. Bertempat atas arah. Tapi bukan macam bertempat makhluk. Itu dah kafir lah. Bertempat betul lah. Duduk atas arah. Kerak-kerak bunyi arah. Sebab beratnya Allah Ta'ala. Itu kafir lah. Jangan suka ada macam gitu dulu. Allah duduk atas arah. Oleh kerana Allah ni zat Allah ni berat, kerak-kerak bunyi arah. Ada ni. Tahu dah arasy ni? Tahu dah arasy? Jangan pergi arah hok pelakung tu. Pelakung kau arah hok apa nama? Tahu tu. Arasy ni maknanya jismun nuraniyun. Jisim yang Tuhan jadikan daripada nur yang besar yang meliputi alam. Yang meliputi alam. Seolah-olah arasy ni menjadi bumbung alam. Dan ada setengah ulama menyatakan arasy lah makhluk Allah yang pertama dijadikan oleh Allah. Setengah mengatakan qalam, itu khilaf ulama lah. Itu arasy makhluk Allah yang paling besar. Golongan terpesong ni menasabah Allah atas arah. Sebab arah ni besar, muat Allah nak duduk berapa kali ke macam dia fikir.
Akidah kita macam mana? Akidah kita alhamdulillahi rabbil alamin. Itu akidah kita. Fatihah. Itulah Fatihah. Kita ni nampaknya hak besarnya surah kuliah, surah kul huwallah, surah yasin. Nabi kata dah tak ada satu surah pun. Tak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Kuliah ke, kul huwallah ke, yasin ke, tidak ada satu surah Nabi kata yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Bayangkan satu-satu surah yang diwajibkan baca dalam sembahyang, suratul Fatihah. Bayangkanlah kelebihan dia. Tak baca surah ni tak sah sembahyang. Bayangkan. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah mengandungi 7 ayat yang merangkumi 7 dasar utama dalam satu Al-Quran. Dipanggil apa suratul Fatihah? Ummul Quran, Ummul Kitab. Kenapa dipanggil Ummul Quran? Ummul Kitab. Sebab apa? Sebab satu Al-Quran ini maknanya terkandung di dalam suratul Fatihah yang mengandungi 7 dasar utama satu Al-Quran. Itu suratul Fatihah. Kita tak nampak suratul Fatihah. Nampak kuliah, kul huwallah. Kuliah sekali baca seperti 1/4 Al-Quran. Kul huwallah sekali baca seperti 1/3 Al-Quran. Betul lah kelebihan tu. Tapi tidak ada satu surah pun yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Suratul Fatihah saya duduk ulang semua tu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebagai Rabb, hak dia belaka. Kita berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Qada qadar belaka. Tak ada orang kitanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Akan dikau kami yang minta pertolongan. Maka wajib berpegang kami hamba ada pilihan. Wajib berpegang kami hamba ada perbuatan usaha. Tapi pilihan dan perbuatan usaha kami tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Lengkap kedua-dua tauhid ni, ini orang yang beriman. Ada ni. Kalau mazhab yang bukan ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah satu, rabbil alamin satu. Ni pegangan kita. Sekalian hak Tuhan belaka, qada qadar belaka. Tak ada kita, tak ada hakikinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Tuhan sando kami yang sembah. Dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Tuhan sando kami yang minta pertolongan. Wajib berpegang. Kami ada peranan. Apa peranan kami? Ikhtiar dan usaha. Itu dan usaha kami ni mutlak kami. Tidak hak Tuhan belaka. Gitu je. Saya ulang-ulang semua hak bab ikhtiar dan usaha. Untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak terundur pada Jabariyah dan tidak terlajak kepada Qadariyah. Jabariyah tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qadariyah tidak berpegang dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua-dua fahaman ni baca Fatihah, Fatihah akan laknat balik. Sebab baca tanpa berpegang. Bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah sama ada Jabariyah ataupun Qadariyah. Ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita balik kepada istiwa atas aras. Begitu berpegang alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Alam ini kullu maujudin siwallah.
tiap-tiap barang yang ada selain daripada Allah, itu alam. Termasuk arash, termasuk langit, termasuk bumi. Itu dipanggil alam. Jadi Allah Rabb, Tuhan. Alam dipanggil apa? Marbub, yang direntah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arash marbub kepada Allah, langit, bumi marbub kepada Allah. Sebab apa? Allah Taala Rabbil Alamin. Rabb ni Tuhan yang hakiki, yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, tu Rabb. Dia banyak makna Rabb ni. Jadi alam ni, makhluk ni adalah marbub kepada Allah, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian waktu ayat suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab. Dalam Al-Quran pula Allah Ta'ala berfirman, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan ia Allah Rabb bagi arah yang agung. Sama makna dengan Rabbil Alamin. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala ni Rabb bagi arah yang agung. Allah Ta'ala ni subhana rabbis samawati wal ard. Rabbil arsy Rabbil arsy amma yasifun tu. Maha suci Allah, Tuhan bagi langit dan bumi, Tuhan bagi arash. Maha suci Allah daripada barang yang mensifat oleh mereka itu. Jadi arash, langit, bumi marbub kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Tu je. Sebab ayat Al-Quran ni dia seperti bertempat, bukannya istiwa atas arash. Ada ayat Allah Ta'ala berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan ia Allah di langit dan di bumi. Tengok, Allah di langit, Allah di bumi. Fa ainama, di ayat yang lain pula, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu berpaling, di sanalah wajah Allah. Berpaling di mana? Di sanalah wajah Allah. Sama, zarah makan. Di sanalah wajah Allah. Kita bukan pandang ke atas. Di mana kita pandang, di mana kita berpaling, di sanalah wajah Allah. Jadi banyak ayat yang kesamaran dengan tempat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Ma'iyah, ma'a, Allah bersama. Kalau kita pakai zahir, Allah dengan kita. Atau mustahil, sama sekali. Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ra', Allah Tuhan. Selain Allah itu marbuk kepada Allah, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang sebagaimana Allah sedia kala. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Hadis Bukhari. Ada Allah dan tidak ada serta Allah sesuatu. Hadis itu kita tak pandang, tapi itu pegangan kita. Sebelum Allah jadikan makhluk, Allah belum jadikan qalam, Allah belum jadikan arash. Yang ada hanyalah Allah. Yang kita tak pegang kita dah. Sebab yang sedia kala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah jadikan sesuatu, sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Sebelum Allah jadikan sesuatu, arash belum Allah jadikan, langit bumi belum Allah jadikan, Allah bertempat ke tidak? Nak bertempat macam mana? Arash belum lagi ada, langit belum lagi ada, bumi belum lagi ada, sebarang tempat belum lagi ada. Sebelum Allah jadikan sesuatu bertempat, tidak bertempat. Sebab sedia kala Allah tidak bertempat, Allah kekal selama-lamanya seumpama tu. Itu je. Pada sedia kala, sebelum ada sesuatu, Allah di atas. Di atas macam mana? Nak di atas mesti ada sesuatu di bawah. Allah di bawah. Di bawah macam mana? Kena ada sesuatu di atas. Allah di hadapan. Di hadapan macam mana? Sebab hanya Allah yang ada. Di kanan. Di kanan macam mana? Nak timbul kanan kiri, kena ada dua. Allah satu, makhluk satu. Allah belah kanan, makhluk belah kiri. Allah belah kiri, makhluk belah kanan. Ada ni. Sekarang makhluk belum lagi diadakan. Maka Allah di atas? Tidak. Di bawah? Tidak. Di kanan kiri? Tidak.
Maka begitulah Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Kita berpegang sebagaimana Allah sedia kala, begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu jangan duk fikir lebih-lebih. Jangan duk fikir lebih-lebih bagi kita ngezak Allah. Fikirlah kejadian Allah. Tafakkaru fil khalqi, Nabi kata, wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu fil khalqi ay fil makhluk, pada kejadian Allah. Fikir bab ni, alam semesta ni, zahir kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak fikir, tapinya mari. Dia mari. Kita sujud lama sikit. Tengah malam dah kan, sujud lama. Teringatlah hadis Nabi, aqrabu ma yakunu min abdihi wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid. Hak paling hampir hamba dengan Tuhan dia ketika sujud. Mari berasa Tuhan mari dekat dengan kita. Dah lama dah sujud Kan Nabi katakan, hak paling hampir kita dengan Tuhan adalah ketika kita sujud. Jadi bila sujud lama, dia mari bayanglah dia dah. Tak fikir ni dok ni. Tapi dia mari bayang. Bila mari bayang, ingat kata-kata yang warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Hak terbayang depan otak kita, Allah menyalahi. Habis cerita. Jangan fikir, tak fikir. Dia mari terbayang. Hak terbayang, Allah menyalahi. Terbayang Allah di atas, tidak. Terbayang Allah dekat, tidak. Terbayang Allah mari, tidak. Terbayang Allah lari daripada kita, tidak. Ada ni. Fikir jangan. Tak fikir, dia mari. Mana terlintah, Allah menyalahi. Itu je. Faham tak? Ini kena kemahlah tu hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Menafikan sifat mukhalafah ni, berpegang Allah serupa dengan makhluk atau kafir. Serupa sungguh ni. Kalau duduk bertempat seperti duduk makhluk. Ayat Al-Quran pula cerita wajah Tuhan. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekal wajah Tuhan. Oh, dalam Quran ada cerita wajah, muka, ada cerita satu tangan, ada cerita dua tangan, ada cerita tangan, ada cerita tangan kanan, ada cerita aini, mata aku satu ayat dalam Quran. Ada cerita bi'ayunina, mata-mata kami, banyaknya mata Allah, 4 ayat dalam Quran. Lepas tu Allah tak menyebut wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Tuhan, wajah je kekal, hak lain binasa belaka, tangan Allah binasa, mata Allah binasa, tu kafir. Pada ni Allah ada muka, Allah ada mata, Allah ada tangan. Yang selayaknya dengan Allah, itu akidah yang terpesong, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu Quran sebut muka, mata, tangan, kaki, balik pada jalanan salaf dan jalanan khalaf. Itu je. Tapi kita tengok tafsir Quran tak jumpa waktu tu. Kalau ayat cerita bab muka, terjemahan dia zat Allah. Ayat cerita bab tangan, terjemahan dia kekuasaan Allah. Ayat cerita bab mata, terjemahan dia pengawasan Allah. Dia takkan jumpa nak terjemahan muka ke, mak tangan ke, mata, takkan jumpa. Sama kalau kita buka tafsir Pimpinan Rahman, mana ada cerita tangan. Mimma amilat aidina. Yasin, cuba tengok terjemahan. Kan Yasin kecil tu ada terjemahan kan? Cuba tengok. Mimma amilat aidina. Cuba tengok bawah tu. Aidina terjemah apa? Aidina tu tangan. Tangan-tangan kami. Terjemahannya macam mana? Takkan jumpa tangan di situ. Itu jalanan ulama khalaf. Tangan sebut kekuasaan. Sebab dia percakapan kinayah macam kita kan. Hak tu semua tu bawah tangan kita belaka. Nanti gitu kan, bawah tangan kita. Mana apa ni? Kita buah tangan, dia pun duduk bawah kita. Gitu. Sekarang dia tu semua tu bawah tangan kita. Bawah tangan apa? Kita ubuh tangan, dia pun mari duduk bawah tu macam kucing ke apa.
Bawah tangan makna apa? Bawah kekuasaan kita, ikut kita suruh je. Pada ni. Oh, tu kaki tangan kita belaka. Oh, kaki tangan kerak tu. Kerak warna pulak dah kaki tangan. Kapung tu tak apa nak jadi kapung tu sebab tak ada orang kita tu kena letak kaki kita kapung tu. Sebab tak ada kaki ni kapung tu, jadi susah kita nak kontrol. Sebab kapung tu tak ada kaki. Kita kena letak kaki kita kapung tu. Macam mana? Kerak kaki bawah, kita letak kapung tu. Tu dah cerdik. Dah kena letak kaki, letak anak buah lah kapung tu. Sebab kapung tu tak ada kaki, payah nak kontrol. Lepas tu macam mana? Bawah kena letak kaki bawah kapung tu. Macam mana? Kerak kaki bawah, dia gantung di kapung tu. Tak ada orang faham gitu. Pada ni. Tu kena kemah molek. Hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tapi tak ada lah pernah jumpa orang yang berpegang Tuhan ada muka bulat macam kita. Tuhan ada tangan serakah macam kita. Tu kafir ijma' ulama. Yang adanya Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, tapi takkan muka macam muka kita. Muka kita tak comel, muka Allah muka comel lah dia kata. Muka yang selalu dengan Allah. Ni bukan jalan ahli sunnah, tapi tak hukum kafir. Tu kena cermat pula. Jangan anak balik mak Allah duduk atas arah kafir mu awang. Yang gitu, jangan sabar dulu. Sabar dulu. Duduk atas arah mana pula Duduk macam mana? Duduk macam kita tak kursi lah. Rapat zat Allah dengan zat arah, kerak-kerak bunyi arah. Tu bawa kafir. Tapi tak ada lah siapa tangga tu. Tapi kena betul balik lah akidah anak tu. Dia duduk Kuala Lumpur ni jumpa macam-macam fahaman. Jadi mak ni ayah ni pada ain lepas umur dah. Hak fardu kifayah tu kena lebih sikit lah. Hak fardu ain tu insya-Allah lah kita duduk ngaji sok bab pegangan ni. Tapi fardu ain ni setakat untuk selamat diri je. Apa-apa dak erti. Apa-apa ilim pala. Dah ngaji tauhid macam mana? Ngaji tauhid untuk pegang sendiri, tak boleh menyelamatkan orang. Kita nak selamat diri kita je, nak selamat anak cucu kita, bukan orang lain pun. Nak selamat anak cucu tu ilmu fardu kifayah kena banyak. Dan ni ni belajar satu kitab. Apa-apa hal berlaku tak reti nak cerita. Tak ada orang lain yang tanya kitanya. Anak-anak kita yang tanya kitanya. Tak ada orang lain nak tanya. Dah kita duk ngaji semua kan. Dia jemput pelik-pelik rakaman. Dia bukan nak pakar, tapi dia main muskil. Dia main muskil. Tambah pula kawan-kawan dia duduk turuk hok jenis gelema-gelema sekarang. Dia pun balik tanya mak ayah. Dan mak ayah duduk kelek kitab kan. Kelek kitab. Tiok. Orang kata. Bukan. Tu cakap orang kampung lah dia kata. Punyalah kelek kitab. Tiok dia kata. Tanya sepatah tak kerti nak jawab. Sakat amala Allah. Dah selama ni belajar amala semacam. Mana apa? Fardu ain je. Amal diri je lah mana pada ni. Orang tanya siapa tak kerti apa pun nak cerita. Tu timbul kelek kita. Tio. Kita lebu kita. Cabut kulit, tinggal isi je. Tapi hanya untuk pegangan sendiri biar lebih sikit. Biar mana apa peringkat kita boleh lah cerita sedikit. Banyak-banyak tu cari orang guru lah pulaknya gitulah. Tapi biasa jumpanya tak boleh nak cerita langsung. Tak boleh. Dia setakat betul salah. Betul salah. Kalau betul huram molek. Salah perjelaskan molek. Salah tu macam mana? Salah. Gitu je. Tekan-tekan mulalah bolak mata-mata nak marah. Salah tu salah lah. Kita kena perjelaskan salah tu macam mana. Jangan sebut salah saja. Apa apa? Setakat ilmu fardu ain. Tahu betul, tahu salah. Hurah tak pandai. Pandai hurah fardu kifayah. Kena pandai hurah lah. Hak betul kita pegang kejap dah. Hak salah kena hurah. Salah berpegang begitu. Allah duduk atas arah. Quran sebut duduk, Quran sebut istiwa. Istiwa ada banyak makna, jangan duk kamu pandai-pandai terjemah duduk. Duduk tu sifat makhluk. Duduk tu maknanya diam. Diam gerak sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Mana banyak lagi ilmu yang kita nak kena tambah. Dak ni kita cerita orang ngaji lama ni. Kalau dia baru belajar, dia tak boleh nak cerita. Tu dak pelik sebab dia baru belajar. Hak ni cerita ni daripada muda belajar kitab. Daripada muda belajar kitab. Anak balik tanya bab pegangan tak pandai nak hurang. Sebab apa? Tadilah dia pakai buah amal le. Dia hanya setakat pegang sendiri. Buat amal ibadat semayang betul sendiri. Lepas tu jaga hati sendiri. Fahamlah riak wujud takabur. Cuba kau cerita tak pandai. Gitu jadinya. Tak tu dia amal le sungguh lah. Tapi alhamdulillah dah. Tuan wi kita ilmu untuk selamat diri. Jadi orang yang beriman, tauhid, beramal soleh, pekoh taat zahir batin. Alhamdulillah. Lepas tu anak cucu kita dah anak ajar, kita nasihat dia supaya belajar. Gitu je lah. Tak boleh nak tebang ni. Kalau nak tebang, teruk orang tua tu rebah nanti. teruk. Paksa. Tak boleh. Mana sekadar. Lepas tu tak pandai, kita nasihat supaya belajar molek. Pilih guru molek. Biar kemah dalam bab pegangan ni. Tahqiq pegang kita. Walam yakullahu kufuan ahad. Kena kemah hak di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Menafikan sifat salbiyah yang 5, maka jadi kafir. Dan i'tiqai akan bahawa dimakan itu atau keadaannya makhluk. Berarti tengah tu lah. Wallahu a'lam.